اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mohon sahabat komen, mohon sahabat share, insyaAllah. Tak dapat jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli.
فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وانت علينا حكمتك وانشر علينا من هزائمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian terusnya sambungan tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala di yaumul mahsyar, insya-Allah. Untuk lagi barakah kita memegang surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi dalam surah Yunus, tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa terus menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, insyaAllah. Kita teruskan sambungan semalam, tak habis lagi surah Yunus ayat nombor 58, insyaAllah. Ya. Ayat nombor 58, ada sikit lagi satu muka surat. Tafsir ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah kepada kasih sayang Allah, maka dengan isi kandungannya Al-Quran itulah hendaklah kita bersukacita, yakni bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, yakni daripada segala benda dan perkara yang tidak kekal. Perintah oleh Rasulullah SAW, ya, daripada Allah Ta'ala, perintah datangnya Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah, sayangnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala. Kemudian maka isi kandungan Quran itulah hendaklah kita bersukacita, bukan dengan lainnya. Pasal apa? Kandungannya menyelamatkan kita, memandu kita. Kerana yang lebih baik, ya, lebih baik yang kita kejarkan waktu di dunia. Apa yang kita himpunkan tu semuanya akan tinggal sementara. Yang lebih baik adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Sambungan dengan yang terusnya, tauhid bukan hendak menyatukan Tuhan saja, bahkan semua manusia diminta duduk di bawah kalimah La ilaha illallah. Ya, kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk bangsa Melayu, termasuk bangsa Cina dan Arab, kata Tok Guru. Di bawah Nabi yang satu kitab, yang satu kiblat, yang satu dan Tuhan yang satu, serba satu belaka. Jadi kalau hendak bercakap masalah bersatu padu, masalah perpaduan ummah, tidak usah ikut orang lain. Orang komunis, orang sosialis, orang nasionalis. Yang perlu kita tengok ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tokoh perpaduan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tak payah kita tengok benda-benda yang lain. Ya. InsyaAllah diingatkan Rasul, diingatkan kita, ya,
Tauhid bukan hanya menyatukan Tuhan saja dengan manusia, tapi manusia diminta duduk di bawah satu, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk semua bangsa, iaitu Melayu, Cina, Arab dan seterusnya. Di bawah Nabi yang satu, kitab yang satu, kiblat yang satu dan Tuhan yang satu. Serba satu belaka. Ya, tak ada benda yang lain, tak ada kiblat yang lain, satu belaka. Jika kalau hendak bercakap masalah bersatu padu, masalah perpaduan ummah, kata Tok Guru, tidak usah ikut orang lain. Orang komunis, orang sosialis, orang nasionalis, yang perlu kita tengok ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tokoh perpaduan ummah sedunia. Satu dunia ni Nabi boleh kontrol. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat nombor 92, insyaAllah. Maksudnya, sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu. Agama yang satu asas pokoknya. Akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku. Ayat 92 surah Al-Anbiya. Diterangkan kita Islam dari bagi Allah Ta'ala pada kita. Agama yang satu asas pokoknya. Dan Allah lah Tuhan kamu, maka sembahlah Allah akan kita. Allah tempat kita sembah. Semua manusia di muka dunia ini satu belaka. Siapa dia kata, bukan Ambo kata Tok Guru, bukan Perdana Menteri Malaysia kata, bukan George Bush kata, bukan Gorbachev kata, tetapi Tuhan kata. Artinya tidak ada cara untuk bersatu padu selain daripada ana rabbukum. Kita pakat mengaku bahawa Allah Tuhan kita. Bila Allah Tuhan kita, maka Allah juga ada peraturan seperti raja. Ada peraturan-peraturan suruhannya, larangannya yang dia buat. Ini ayah ambo. Ayah ada benda yang dia suruh dan ada benda yang dia larang. Ini bos ambo, kata Tok Guru. Bos ada benda, ada peraturan yang dia larang. Ya. Dan ada benda yang dia suruh. Begitu juga apabila kita kata Allah Tuhan kita. Tidak munasabah Tuhan duduk menjangkung tidak tahu apa. Sudah tentu dia, Allah ada peraturan begini, begitu. Bila kita mengaku Allah Tuhan kita, dialah terbaik, dialah yang terhebat. Dia ada peraturan, dia ada kesemuanya daripada bawah dia. Ni. Habis ayat nombor 58, kita sambung terus. Ayat Yunus, surah Yunus nombor 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Sadaqallahul azim. Ayat 59 surah Yunus diterjemahkan, katakanlah yakni kepada kaum yang mengada-ngadakan sesuatu hukum, sudahkah kamu nampak baiknya sesuatu yang diturunkan Allah Ta'ala untuk manfaat kamu itu
sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagiannya lagi halal. Katakanlah lagi kepada mereka, adakah Allah mengizinkan bagi kamu berbuat demikian, atau kamu hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ni ya, Allah suruh Nabi bertanya pada kaum yang suka mengada-ngadakan ya, sesuatu hukum ya, tidak nampakkah buruk baik ataupun buruk ya, baik buruknya sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan kita itu hingga dapat jadikan sebahagiannya kita tahu halal, kita tahu bab haram. Ditanyakan lagi, adakah Allah mengizinkan kita ni berbuat demikian untuk mengada-ngadakan hukum ataupun mengada benda yang dusta terhadap Allah Ta'ala. Kul, kata tu guru Ambo, iaitu saya sebut sebelum ini dalam Al-Quran ada ayat yang bermula dengan kul, macam kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ada ayat-ayat yang tidak dimulakan dengan kul, seperti ara'aital ladzi yukazzibu biddin wal laili iza saja. Beza. Kerana apa? Di tempat-tempat tertentu ada kul dan ada di tempat-tempat tertentu tidak ada kul. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tidak suruh Nabi Muhammad SAW beritahu kepada orang pun, dia akan beritahu juga. Ya, kuasa Allah Ta'ala, dia berhak. Banyaklah tafsir alim ulama mengenai hal ini. Walau bagaimanapun, untuk kemudahan sesuatu tuan-tuan semua, kata Tok Guru Ambo sebut satu, iaitu bila kita perhatikan keseluruhan ayat Al-Quran, maka di mana sahaja ayat yang ada kul umumnya mengandungi perkara akidah, perkara asas. Tok Guru kata pelunggur, perkara asas, perkara induk bagi segala-gala ajaran. Masalah akidah perlu sangat dimulakan dengan kul. Umumnya ayat selepas kul memberitahu kepada kita perkara-perkara paksi dan perkara asas dalam kehidupan manusia yang kita panggil sekarang sebagai akidah. Akidah ataupun falsafah hidup ataupun dipanggil ideologi. Bila ada surah yang mula dengan kul, automatik dia kepada bab akidah, perintah dengan akidah. Ara'aitum, maknanya cuba tanya mereka, dan selepas mendengar jawapan, cuba perhati betul atau tidak jawapan itu. Ara'aitum, kul ara'aitum, maknanya apa pandangan kamu. Tanya apakah dia, kata Tok Guru. Ma anzalallahu lakum min rizki, sebanyak mana rezeki yang Allah Ta'ala bawa turun kepada kamu. Faja'altum minhu haraman wa halala, adakah yang kamu kata ini halal, adakah yang kamu kata ini haram dengan pandai-pandai kamu. Tidak tanya khabar kepada Allah, tidak petunjuk, tidak merujuk kepada Allah. Betulkah kamu buat keputusan cara ini? Dengan pengajian usul fiqh disebut al-aslu fi al-asya'i ibahat, asal satu benda yang wujud ini halal belaka. Kerana apa? Apa yang sahaja perkara yang dikira memberi faedah kepada manusia sebagai raja alam, Allah buat belaka. Oleh yang demikian, sebelum kamu masuk buat keputusan benda ini bagi faedah ataupun tidak,
halal ataupun haram, boleh ataupun tidak boleh, biar tentu datang daripada Allah. Kerana barang ini barang Allah buat untuk kamu. Bila barang ini Allah buat untuk kamu, maka kamu tidak ada hak mengatakan hak ini boleh, hak ini tidak boleh, dengan cara tidak merujuk Allah terlebih dahulu. Tu. Ya, jangan kita buat hukum-hukum sendiri dengan tidak merujuk yang Allah tunjuk. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Semuanya ada faedah, ada hikmah dia. Sebab tu kita tidak boleh terus menghukum atau membuat hukum sendiri, mengatakan itu halal, mengatakan itu haram. Pastikan di atas kita ni merujuk terus kepada Allah Ta'ala. Ada dituliskan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tu yang penting. Tidak boleh kita mengada-ngadakan hukum sendiri. Ni ayat ni penting untuk menasihatkan kita, memerintahkan kita. Apa yang diturunkan Allah untuk manfaat kita semua, sehingga kita dapat jadikan sebahagian daripadanya yang ada yang haram, ada yang halal. Sebab tu Allah perintah kita, tanya kita, adakah Allah mengizinkan kita ini berbuat demikian ataupun tidak. Hanya mengada-ngadakan secara dusta terhadap Allah Ta'ala. Jangan permainkan hukum-hukum yang Allah tunjukkan. Jangan kita mengubah-ubah, memandai-mandai kita mengadakan hukuman sendiri. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Sebanyak mana benda dikira thayyib, iaitu baik untuk manusia, halal belaka, dan sebanyak mana benda yang memberi mudarat kepada kita, memberi manfaat kepada manusia. Manusia tidak boleh hidup tanpa jual beli, kerana kadang-kadang ada orang padi, ada beras, tetapi tidak ada ubi. Maka perlulah apa perniagaan untuk tukar-menukar di antara padi dengan ubi. Perniagaan ini bawa manfaat bagi kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Manakala riba untungnya sebelah pihak saja. Tuan pitih saja yang boleh manfaat, balik yakni pihak orang yang berhutang sentiasa susah sengsara. Riba juga bercanggah dengan sistem alam. Fa innahu nikmatul lak. Nikmat yang Tuhan berikan kepada manusia tidak berkekalan. Baik nikmat segar, baik nikmat kaya, baik nikmat sedap mulut, baik nikmat muda, apa saja nikmat, ia tidak berkekalan, kata Tok Guru. Itu kaedahnya. Tetapi orang yang mengamalkan riba, dia hendak supaya nikmat itu sentiasa berkekalan. Ketika ia muda boleh pitih, ketika tua bongkok boleh pitih, tapi dia mati pun boleh pitih lagi. Ini bercanggah dengan sistem alam. Sistem alam ialah ada masa kita ada pitih, ada masa tidak ada pitih duit. Ada masa senang, ada masa susah. Tapi orang yang mengamalkan riba sentiasa hendak duduk dalam keadaan stabil, seronok, biar orang lain menderita. Oleh kerana riba berbahaya kepada manusia, maka Islam mengatakan riba itu tidak baik. Kul Allahu azina lakum. Adakah Allah mengizinkan kamu untuk menetapkan ini halal, yang ini haram dengan tidak merujuk kepadanya? Am alallahi taftarun. Adakah kamu mengarut dengan Tuhan? Benda ini keluar daripada mulut kamu sebagai orang berserban, boleh jadi orang anggap bahawa inilah sebenarnya hukum Allah Ta'ala. Sedangkan pada hakikatnya kamu mengarut dengan Allah,
Kerana halal haram ini ada kaedah dia, ada peraturan yang Allah buat. Sebanyak mana benda wajib, benda tayyib untuk manusia, benda baik untuk manusia adalah halal, dan sebanyak mana benda mudarat kepada manusia haram. Oleh yang demikian, kalau barang haram kamu kata halal, barang mudarat kata manfaat, ini adalah karutan yang kamu buat terhadap Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan memandai dengan hukum Allah Ta'ala. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Yang memberi manfaat ada sebenarnya. Sebab tu kita jangan buat perangai, tu dipanggil karutan. Jangan buat karut, benda-benda karut yang kamu buat terhadap Allah Ta'ala. Maksudnya kita mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ayat 59. Nak menceritakan kita ni, janganlah bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk terus ayat 60 insyaAllah. Ayat 60. Wa ma zannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kaziba yaumal qiyamah innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksaruhum la yashkurun. Maksudnya, apakah sangkaan orang yang mengada-ngadakan kata dusta terhadap Allah itu, tidakkah mereka akan diazabkan pada hari kiamat kelak? Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia, yakni meliputi rezeki pemberiannya dan hukum-hukum syarak. Hukum-hukum syarak yang diturunkan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Surah Yunus, Surah Yunus ayat ayat 60. Tu kena tengok. Wa ma zannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kaziba yaumal qiyamah. Apakah pandangan, apakah agakkan orang-orang yang selalu membohongi Allah di hari kiamat nanti? Innallaha lazu fadlil 'alan nas. Sesungguhnya Allah ini mempunyai kurnia, yang sungguh-sungguh banyak. Yang sungguh-sungguh banyak ke atas manusia sekalian. Walakinna aksarahum la yashkurun. Tetapi duka cita, sebahagian besar daripada manusia atau majoriti manusia memang tidak syukur, tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ayat ni menceritakan sangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan dusta, kata-kata dusta terhadap Allah Ta'ala. Suka skip, suka berdalih-dalih ataupun mengadakan cerita. Ditanya Allah Ta'ala, tidakkah mereka akan diazab pada hari kiamat kelak? Orang lupa dengan azab Allah Ta'ala, dia akan buat sombong, ingkar dia kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah jualah yang melimpah kurnia kepada manusia, meliputi rezeki pemberiannya, hukum-hukum syarak yang diturunkannya. Dia lupa. Allah jugalah yang bagi kurniaan limpah kepada manusia, meliputi rezeki pemberian Allah Ta'ala juga dengan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah Subhanahu, hukuman dia, peraturan dia. Apakah pandangan
Ya, pandangan dan apakah fikiran orang yang selalu membohongi Allah. Orang yang bercakap tidak betul mengenai Islam. Orang yang bercakap tidak betul mengenai Allah Ta'ala. Apabila dia berdepan dengan Allah, kata Allah Ta'ala, bila dia berdepan dengan aku, yaumal qiyamah, iaitu di hari kiamat nanti, cara mana orang itu berfikir bila dia berdepan dengan aku di akhirat kelak. Allah bertanya kepada kita. Sebab tu jangan bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha halazu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah ini mempunyai kurniaan yang amat banyak kepada manusia. Tidak payah kamu mengarut, tidak payah kamu mendustakan, tidak payah kamu berdengki, tidak payah kamu berdengki dan bermasam muka dengan Allah atas sebab tidak beri benda yang kamu hendak. Kerana Allah ini lazu fadli, Tuhan yang mempunyai kurniaan yang amat banyak kepada manusia. Sepatutnya kamu bersepakat sayang dan taat semua kepada aku, kata Allah Ta'ala. Itu sepatutnya. Ya, sepatutnya kita bersyukur. Walakinna aksarahum la yashkurun. Tapi duka citanya majoriti manusia tidak mengerti ucap terima kasih kepada aku, kata Allah. Ya, tak nak berucap, tak nak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Kata Tok Guru, ambo ataupun saya selalu sebut, bila mengucap kita tidak boleh kata kalimah La ilaha illallah begitu sahaja. Kena sebut kalimah Ashhadu juga dengan makna saya sanggup menjadi saksi bahawa La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar kaya, yang sebenar-benar pandai, yang sebenar-benar bijak, yang sebenar-benar handal selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kata Tok Guru, walakinna aksarahum la yashkurun. Pasal apa? Perangai manusia duka cita. Pasal apa? Majoriti manusia tidak mengerti ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tahu nak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Bolehkah kita menjadi saksi kalau tidak mengetahui sesuatu? Orang yang jadi saksi di mahkamah bermakna orang yang benar-benar tahu. Boleh menjawab soalan Tok Hakim. Baru dia layak menjadi saksi. Kerana apa? Saya tahu, saya tengok, saya jamuh, saya sentuh, kata Tok Guru. Saya ada sekali bersama. Tu kalau betul-betul jadi saksi. Ya, bila kita naik saksi La ilaha illallah, kita tahu, kita kenal dia, kita nampak dia, ya? Kita tahu dia ada bersama dengan kita. Begitulah keadaan kita dalam kalimah La ilaha illallah. Kalau orang tanya kenapa sembahyang, jawabnya begini. Mengapa orang tidak sembahyang, jawapannya begini. Ketika itu baru kita layak menjadi saksi. Jawabnya begini, ya? Sebab ketika itu baru kita layak jadi saksi. Sebab itu kalau ada orang yang tidak Islam lagi bersungut hendak masuk Islam, kita jangan gaduh ataupun jangan cepat terima selalu terus. Sepatutnya kita tanya dia dahulu, kamu tahukah neraka? Kamu tahukah mengenai bala? Tu sepatutnya cara dakwah. Jangan terus-terus kita bulldoze ataupun serang dia ataupun hukum dia. Islam ini benda berat kerana ianya mempunyai peraturan, dan semua peraturan memang menyusahkan orang. Itu Islam. Peraturan buatan manusia pun menyusahkan, apatah lagi peraturan Tuhan. Kamu masuk Islam kerana ikhlas atau kerana berkhendakkan benda? Kamu kenal Islam melalui pembacaankah? Kamu fahamkah kalau
kamu undur daripada Islam, hukumnya murtad. Bila murtad, kerajaan boleh juga tangkap. Sampai di peringkat boleh kerat tengkuk kamu. Sebab itu, kata Tok Guru, saya nasihatkan supaya demo ataupun awak berfikir dahulu sehari dua, sebulan dua, setahun dua. Demo mesti kaji Islam dengan sepenuhnya, supaya bila demo masuk Islam, demo masuk dengan puas hati, tidak akan undur balik. Dan kalau orang melawan Islam, demo sanggup berperang. Ini hujah kalau orang itu belum Islam lagi. Itu caranya, kata Tok Guru. Bagi faham betul, bagi dia kaji betul. Hebatnya Islam. Masuknya Islam, dia takkan berundur. Bila ada perang, kena sanggup terus di ke depan untuk berperang. Kalau yang sudah Islam, seperti yang melompat parti, kita guna hujah lain. Sewaktu kamu sokong parti kami hari itu, kamu terima Islam sebagai al-din. Adakah bila kamu melompat berarti kamu tidak bersetuju dengan Islam sebagai al-din? Kalau kamu setuju Islam sebagai al-din, apa pasal kamu melompat? Ini Tok Guru cerita pasal politik. Kalau kamu melompat juga berarti tolak Islam sebagai al-din. Bila kamu tak say Islam sebagai al-din, kamu hendak cari apa sebagai al-din? Jika cari pun Tuhan tidak akan terima. Nampak? Sebab tu Islam tidak akan ikut zaman. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Islam tidak akan ikut zaman. Zaman itu wajib ikut Islam. Tidak berubah. Tuhan tidak akan terima selain pada bab Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Imran, Tok Guru letakkan juga. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Ulang balik, nak mengingatkan kita, surah Al-Imran ayat nombor 85, surah nombor 3 ayat nombor 85. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak hari dari orang-orang yang rugi. Menerima Islam bukan semata-mata sebagai satu tradisi, tetapi untuk dibuat cagaran hidup di akhirat kelak. Kerana hidup di dunia bersambung dengan akhirat. Dunia, akhirat pun lain. Dia akan bersambung. Jangan kata dah habis dunia, selesai semua. Tak. Ada lagi satu penyelesaian yang kena buat. Ada lagi satu kehidupan di akhirat. Kita tidak boleh lari daripada akhirat sebagaimana kita tidak boleh lari daripada mati. Tidak boleh lari daripada tua, tidak boleh lari daripada sakit, tidak boleh lari daripada jahil, tidak boleh lari daripada lapar. Apabila sampai di akhirat kelak, program Tuhan, kertas kerja yang Tuhan buatnya ialah Allah akan tanya satu-satu persatu. Summa latus'alunna yawma izin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmati. Ayah tuan-tuan, memang akan ditanya satu persatu. Kita tak boleh lari daripada akhirat besok. Samalah kalau kita nak lari pada mati, tak boleh lari. Pasal apa? Memang dah ketetapan. Tidak boleh lari daripada bab tua. Semua akan menjadi tua. Tak ada siapa yang akan kekal selama-lamanya muda.
Tidak boleh lari pada sakit. Semua akan rasakan bab sakit. Dan tidak boleh lari daripada jahil. Kita asal jahil, kena cari pada bab ilmu. Dan tidak boleh lari daripada bab lapar. Semuanya kita akan lalui. Bila sampai saja akhirat besok, kita akan lalui program Allah. Dan kertas kerja Allah buat ialah Allah akan tanya satu persatu soalan. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya waktu kita di dunia. Maka kesimpulannya, kata Tuan Guru, tidak ada pasal mencari al-din yang lain selepas kita menerima Islam sebagai cara hidup. Inna dina indallahil Islam. Dari bangun tidur sampai tidur balik, cara Islam. Mana boleh kamu hendak Islam sebagai al-din dan kamu juga hendak berseronok-seronok. Serupa orang tua-tua kata, hendak bunga mawar dari pohon yang tidak ada duri, mana boleh dapat. Ni. Maksudnya Islam ini cara yang terbaik hidup ni. Islam cara hidup, mana boleh, kata Tuan Guru, hendak Islam sebagai al-din, kamu kita ni nak berseronok. Tak boleh sebenarnya. Serupa juga kata orang tua-tua dikaitkan dengan ini, hendak bunga mawar dari pohon yang tidak ada duri, mana boleh dapat. Semuanya ada bab duri, semuanya ada bab obstacle yang kita kena lalui. Itulah Islam. Memang payah, tapi dia itulah cara terbaik kita nak menghadap satu lagi alam yang hebat, yang ada sambungan kita daripada alam yang ada sekarang, iaitu dipanggil hidup sesudah mati. InsyaAllah habis dah ayat 60. Kita akan sambung, boleh kalau ada line petang ni, ayat 61 insyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari amna wa ghdiya fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syawun fil ardi wa la fis samai wa sami'u alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi aliyyil layyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar.
سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان منان سبحان الله المسبح في كل مكان أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول المؤمنين اللهم اغننا بحلال عن حرامك وبفضل من سواك بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحسنة وقنا عذاب النار تحسنا بذل والجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق والله خير حافظ ارحم الراحمين ومني يا سلام يا مؤمن يا ذا الجلال والإكرام يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على